Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Atila binti Asmadi dari Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan um, membentangkan analisis kesalahan ejaan kata dan ayat dalam hasil penulisan murid tahun 6. Ini adalah gambar karangan murid tahun 6 yang saya analisis. Okey, yang pertama ialah kesalahan ejaan. Okey, terdapat 5 kesalahan ejaan yang murid lakukan dalam penulisan karangan ini. Yang pertama ialah stres. Murid mengeja stres dengan menulis 2 huruf S. Sebenarnya stres dieja hanya menggunakan satu S sahaja, iaitu stres. Dan yang kedua, berkhasiat. Yang sebetulnya adalah berkhasiat. Dieja dengan BERKHASIAT. Berkhasiat, bukannya BERHASIAT. Dan yang ketiga, di samping itu. Sebetulnya ialah di dengan samping itu haruslah dijarakkan. Dan yang keempat ialah amalan. Yang sebetulnya adalah amalan. Dan yang kelima, sausage. Yang sebetulnya adalah sausage. Dieja dengan huruf SOSEJ, bukannya SOSIJ. Dan yang kedua pula, kesalahan kata. Terdapat 5 kesalahan kata yang saya analisis dalam penulisan karangan ini. Yang pertama ialah dalam kalangan murid-murid. Kalangan menunjukkan ramai. Murid-murid juga menunjukkan ramai. Jadi, kita haruslah menggunakan salah satu sahaja dalam iaitu dalam kalangan murid. Dan yang kedua, membuat beberapa aktiviti. Sebetulnya ialah melakukan beberapa aktiviti. Hal ini kerana membuat itu biasanya merujuk kepada proses mencipta atau menghasilkan sesuatu seperti menghasilkan karya seni, makanan atau produk. Melakukan ni lebih kepada, manakala melakukan ni lebih kepada tindakan atau pelaksanaan seperti menjalankan aktiviti atau tugas tertentu. Jadi, melakukan beberapa aktiviti adalah sesuai lah di sini, bukannya membuat beberapa aktiviti. Dan yang ketiga, para guru. Sebetulnya lah para guru. Para tidak perlu diulang. Kerana para itu menunjukkan sudah ramai. Jadi kita haruslah menulis para guru sahaja. Dan yang keempat ialah menyaksikan persembahan. Kalau kita lihat di sini, menyaksikan persembahan tidak terlalu sesuai. Jadi kita gunakan melihat persembahan. Dan yang kelima, merasa untuk makan. Yang sebetulnya ialah berasa untuk makan. Merasa ni lebih kepada pengalaman fizikal lah. Berasa ni lebih kepada merujuk pada keinginan untuk makan. Jadi, perkataan yang sesuai di sini adalah berasa. Dan yang ketiga ialah kesalahan ayat. Okey, kalau kita lihat di sini, ialah perenggan yang pertama, ada satu kesalahan ayat, iaitu antaranya punca obesiti ialah pengaruh emosi bermaksud berperasaan seperti mudah stres, berasa marah dan sentiasa merasa untuk makan. Kalau kita lihat di sini, antaranya itu menunjukkan punca obesiti, sudah menunjukkan punca obesiti. Jadi murid haruslah memilih antara untuk menulis antaranya ialah pengaruh emosi ataupun antara punca obesiti ialah pengaruh emosi. Jadi dekat sini contohnya antaranya adalah pengaruh emosi yang mempunyai perasaan, bukannya bermaksud berperasaan. Seperti mudah stres, berasa marah dan sentiasa berasa untuk makan. Dan yang kedua, jika kita tidak bersenam, kita akan menjadi badan kurang sihat. Kalau kita lihat di sini, ayat yang disampaikan itu tidak dapat dipahami dengan jelas. Jadi, kita menambahkan, maka badan kita akan menjadi kurang sihat
supaya ayat kita menjadi lebih jelas. Contohnya, jika kita tidak bersenam, maka badan kita akan menjadi kurang sihat. Dan yang ketiga, faktor persekitaran yang boleh membuatkan kita obesiti kerana ada kedai terdekat di rumah kita. Kalau kita lihat juga di sini, ayat yang ayat yang ingin disampaikan tidak dapat difahami dengan jelas. Jadi, kita menukarkan ayat itu daripada membuatkan, kita menukarkan kepada menyebabkan. Jadi, contohnya faktor persekitaran yang boleh menyebabkan kita obesiti adalah kerana ada kedai yang dekat di rumah kita. Dan yang keempat ialah kerana itu kita akan terasa ingin membeli di kedai terdekat rumah kita. Kalau kita lihat di sini, kerana itu merupakan kata hubung. Kata hubung tidak boleh ada di hadapan ayat. Jadi kita menukarkan kerana itu kepada oleh itu. Kita mempunyai keinginan untuk membeli di kedai dekat rumah kita. Dan yang kelima ialah di samping itu, semasa sambutan Hari Guru diadakan, guru-guru menyertai acara sukaneka memancing dalam kolam. Kalau kita lihat di sini, guru-guru menyertai acara sukaneka memancing dalam kolam. Memancing dalam kolam itu tidak ditekankan. Acara sukaneka itu tidak ditekankan um, memancing dalam kolam. Jadi, kita menambah iaitu supaya ayat kita menjadi lebih gramatis. Contohnya, di samping itu semasa sambutan Hari Guru diadakan, guru-guru telah menyertai acara sukaneka iaitu memancing dalam kolam. Okey, itu saja dari saya. Ini adalah antara sumber rujukan yang saya gunakan sepanjang saya menjalankan tugas. Sekian, terima kasih.